tu bagi mereka yang malam ni ada masalah yang suka orang panggil apa, benci pada orang. Okey, maksudnya susah nak rasa happy dengan orang. So kita nak discuss yang tahu bagi mereka yang bermasalah, tolong pay attention sebab masalah ni bukan masalah individu satu orang ataupun minority, sebenarnya dia majority. Berarti kita ramai-ramai ni sebenarnya ada masalah ni, cuma dari segi darjahnya ataupun dia punya tingkatnya berapa serius ataupun betapa parah, okey, sehingga kan kita tak boleh hidup dengan bahagia hidup kita. So boleh tak kita pay attention. So topik pada malam ini ialah jangan ada benci di antara kita, sebab benci memang sebenarnya Tuhan pun benci kalau kita ni seorang pembenci. Dan saya tulis kat situ apa nak buat. Kalau tak ada apa nak buat, tak guna kita cerita. Sebab sesuatu ilmu tu haruslah kita boleh menafati sesiapa saja yang mendengarnya, dan sekurang-kurangnya kalau tak boleh kita apply semua, kita apply lebih kurang mungkin 30-40% pun dah ada dia punya impact. You nak tahu tak, saya selalu kata 80% lebih daripada penyakit asal usulnya daripada stres, dan salah satu daripada penyebab stres adalah benci pada orang ataupun benci kepada sesuatu. Oh, by the way, you tak payah benci pada orang. You boleh benci kepada kucing you boleh benci kepada bantal you, rumah you, kereta you, benci je. Asalkan ciptaan Allah SWT, tak kira makhluk apa pun you boleh benci. Asalkan benci je, ataupun berkaitan lain, setengah orang kata meluat lah, fed up lah sebagainya. Okey, sebenarnya ini adalah satu masalah yang paling kerap berlaku, dan saya nak tolong you sekarang juga. Ambil nota ni elok-elok, okey. Kalau ada anak muda-muda yang tengah kat college dan tak reti nak handle their life, I think it's good that you learn 3 atau 4 cara untuk you mengendalikan bila you benci seseorang, okey, atau benci sesuatu. Boleh tak? Sehingga kan you tak tahu apa nak buat lagi dah kan, punya benci sangat, okey. Sampai kan perut pun dah gastrik, kepala pun dah pening, high blood pressure dah naik. Kan saya kata penyakit dah mula datang, lepas tu you punya glukos pun tak balance. Pasal apa? Hormon you kortisol keluar bila you marah kat orang. Ada benda-benda yang peluh sejuk-sejuk, orang panggil apa, peluh dingin ni. So dia akan mengganggu sehingga kan you boleh berpenyakit. You nak tahu tak, orang yang psoriasis, orang yang autoimmune, orang yang ada masalah GERD, PCOS, fibroid, saya boleh cerita daripada migraine, acne, kulit boleh jadi jeragat, jerawat dan sebagainya tu, thyroid problem, orang yang sesak nafas, of course heart problem, sampai kan ada sakit pinggang, sakit belakang, sakit Allahu Akbar, you sebut je sendi-sendi semua ni, semua disebabkan oleh masalah stres. So benci kita habiskan. Awal-awal lagi saya nak bagi 3 cara. Nombor 1 ialah dengar, kita pakai konsep silau matahari. Ini orang psikologi tahu. Bila dia bermasalah ataupun dia ada seorang-seorang yang dia benci sangat, sama ada kebencian you tu justified atau tidak, maksudnya boleh diterima atau tidak. Kadang-kadang you yang tak betul, bukan orang tu, tapi kita assume lah, kita sangka yang you buat keputusan tu, benci tu bersebab, okey, sama ada betul, justified ataupun masuk akal atau tidak, kita terus kira. So nombor 1, bila kita pakai silau matahari punya konsep ni, kalau matahari tu bersilau sangat, kalau terang sangat, dia terik sangat, apa you buat? Saya nak tanya you. Kalau you masuk ke matahari yang paling terik, apa you buat? Tekniknya apa? Cepat. Betul tak? Nombor 1, you cari tempat berteduh, ataupun you pergi tempat yang ada orang panggil boleh cover you. Betul tak? Kalau dari sudut life you nanti, bila you benci betul-betul, you tolong buat pertama sekali cari tempat berteduh. Tempat berteduh means you jangan masuk tempat panas tu balik. Betul tak? Berarti kalau dapat, you jauhi orang yang you benci tu sejauh mungkin. Saya ulang, kalau boleh. Dan selalunya boleh kalau you cari pakai topi ke tadi, pakai payung ke apa-apa pun. Berarti kalau you perlu bantuan orang pun, terpaksa pergi ke tempat lain, you terpaksa. Ini ada kaitan dengan suami isteri, kalau ada masalah rumah tangga, masalah bos dengan pekerja, warga kerja dia, kan selalu berlaku. Sehingga kan you tak mau pergi kerja, you malas, cikgu nak jumpa guru besar, kadang-kadang nak jumpa ketua pejabat, ketua ketua kementerian ke apa-apa kalau you kerja kat kerajaan ataupun kat private tu. So you make sure kalau boleh jauhi. Sehingga kan setengah orang sampai
Kalau terpaksa berhenti kerja, kena berhenti kerja. Ini saya nasihatkan bagi mereka yang dah serius sangat. Tapi kalau gaduh sikit-sikit, salah faham, you dengar dia gosip-gosip you sikit, lepas tu you jadi benci, yang tu masih lagi ada jalan yang tak payah sampai nak kena berhenti kerja ataupun nak lari pada rumah. Faham tu? Okay? Tapi pendekkan cerita, you kena faham, cari tempat berteduh. Sebab matahari tu tengah panas. Is that clear? So, tempat berteduh tu dia simbolik. Mesti cari tempat yang tak payah lagi kena panas. Itu cerita dia. Okay? Nombor 2 ialah, you kan dalam matahari yang cerah, terang-terang tu kan. Kalau you pernah tak masuk ke kawasan yang paling terik, lepas tu you tak pakai spek apa-apa pun, tak pakai cermin mata gelap pun, faham tak? Kan mata tu sampai you kena buat macam tu kan, betul tak? Kena tutup mata semua tu. Berarti you perlukan spek mata lain. Maksudnya yang you pakai sekarang ni, kalau waktu matahari tengah keras tu, you kena pakai sunglass. Okay? Dan selalunya sunglass ni dia bagi neutral sedikit, dia bagi meredakan sikit keadaan, betul tak? Jadi dari sudut ini, berarti kadang-kadang you tak boleh lari daripada orang yang you benci tu, you terpaksa berdepan juga. Nah, macam mana pula sekarang you nak buat kan? Selalu you benci. Malam ni saya nak cerita kat you apa caranya you masih kena bertemu dan bertembung dengan orang ni, tetapi you kena tukar spek you. Jadi you kena tengok dia dengan warna lain. Katakan dulu you pakai warna orange lah, ataupun spek warna hijau lah katakan. Jadi you nampak dia apa cerita pun, you nampak dia hijau je, maksudnya you tak suka je dia, betul tak? Sekarang you kena cari satu spek yang mententeramkan jiwa you, seolah you mententeramkan cahaya matahari yang terik tadi, faham? Jadi mata you tak adalah apa tu jadi kecil sangat, betul tak? You lebih tenang. Caranya macam mana? Okey. Maksudnya ialah, you terpaksa belajar teknik. Ni semua ilmu ni kena belajar. You kena masuk ke dalam seolah jadi diri dia. That means you have to put yourself in his shoe or her shoes. Sebab kata orang putih, you must go into his shoes. Maksudnya, you masuk dalam keadaan dia, apa yang sebenarnya you rasa dia nampak ataupun dia lihat, ataupun apa masalah dia sebenarnya. Kadang-kadang you tak tahu pun kenapa dia jadi macam tu, kenapa dia suka mengomel kat you, kenapa dia jadi tantrum gila-gila, dia macam emosional sangat dengan you ni. Rupa-rupanya ada sebab. You tak tahu, dia mungkin ada masalah kat rumah dia mungkin ada masalah hutang. You masuk je dalam kehidupan dia sekejap, cuba tengok, dulu masa dia muda-muda memang dia kena bully. Katakan mungkin mak bapak dia serius sangat, very strict apa, tak boleh sikit, tak boleh melawak sikit. Jadi sekarang ni you pula jenis melawak, you pula jenis yang kaki loklak sikit, faham tak? Kaki ni lah, kira kita enjoy sikit. So dia buat macam mana? Dia terpaksa control you lebih sikit, katakan dia boss you. Jadi you rasa you tak tahan dia, jadi you meluat kat dia. Rupa-rupanya dia punya hidup, kalau you tengok elok-elok, patutlah bapak dia gini, mak dia begini, kecil-kecil dah kena pukul macam ni, tak boleh lambat gitu, tak boleh atur baju salah, kena pakai on time dan sebagainya, makan kena kontrol dan sebagainya. Jadi hidup dia tu sentiasa strict. Jadi bila dia strict dengan you, rupa-rupanya bukan dia strict dengan you sahaja. Contoh. Ataupun masalah bercinta pun jadi juga macam tu. Kan kadang-kadang ni ada juga suami yang suka, katakanlah menjadi masalah selingkuh ke, ataupun cari orang kedua dan sebagainya. Cuba you tengok dulu apa ceritanya. Kalau you tak ada masalah, barulah you boleh tengok masalah orang tu. Tapi kalau you pun ada masalah, lain pula strategi nanti. So pendekkan cerita, you kena duduk di tempat dia. Kadang-kadang bila you dapat faham apa yang berlaku dalam hidup dia, maka you sendiri akan, patutlah dia jadi macam tu. Jadi you tetap benci, tetapi kebencian you tidak separah dahulu. Boleh tangkap cerita saya sekarang? Semua boleh ikut? Satu, saya kata apa tadi? Ialah cari tempat berteduh. Kalau terpaksa pergi jauh. Jadi lagi tak nampak, lagi tenang. Manusia memang macam tu. Okey, walaupun you marah macam mana, tapi kalau 2-3 hari tak jumpa, dia dah mula lebih sejuk. Sebab you tak mungkin boleh fokus kepada si Anu sahaja, sebab you akan ada masalah lain yang akan timbul pula lagi. So selalunya orang akan lebih lembut dan lupa kadang-kadang, ataupun kurang peringatannya. Tapi kalau saya kata tadi, you boleh maafkan dia bila you tengok macam tu, lagi senang. Okey, kalau tak boleh maafkan juga, apa you nak buat? Okey, kalau you dah kenal latar belakang dia pun, you masih lagi jenis yang, you pun jenis perumih juga, tak? You pun jenis yang panas baran juga.
Kadang-kadang you kena kenal diri you pula kan. So mungkin you perlukan nak kena detox dari segi minda you juga. So apa saya nak bagi nasihat pada anda sekalian. Satu daripadanya ialah jangan anda minum racun dan mengharapkan orang tu mati. Saya ulang lagi sekali. Don't drink your own poison and hoping for the other person to die. Is that clear? You meluat kat dia, you kata biarlah dia lingkup lah apa sebagainya, tetapi sebenarnya dia tak ada benda pun. Dia memang perangai dia macam tu dan dia ada latar belakang dia kenapa dia jadi macam tu. Yang you ni makan hati lah, makan jantung lah apa semua ni, you tak boleh handle. Jadi you seolah hari-hari you meluat, you marah, you buka aja mata, you mesti nak cerita pasal dia, nak cari pasal dia. Jumpa je, tengok ada kata dia memang dia dah perangai macam tu, betul tak? Jadi you memang orang kata apa, suka berenang di dalam kesedihan ataupun kemarahan atau kebencian. So saya nak you keluar daripada swimming pool you ni dengan cara jangan you jadi orang yang makan racun tetapi mengharapkan musuh you yang mati dulu. Yang sebenarnya you yang akan berpenyakit dulu nanti. Faham tak? So don't drink your own poison. Is that clear? So you have to learn how to let go. Ini bagus untuk anak-anak muda yang panas baran sekarang. Saya nampak ramai orang yang dah banyak disebabkan ada kaitan dengan pemakanan, stres kerja, target dia dan mak bapak punya expectation dan sebagainya. Macam-macam lah zaman sekarang kan. Nombor 1, cari tempat berteduh. Nombor 2, tukar spek baru, pergi tengok macam mana cara. Dan nombor 3 ialah jangan jadi buta pula. Okey, so jangan jadi buta. Apa maksud saya jangan jadi buta? Kita ni sering buta. Buta maksudnya kita tak nampak. Okey, mata ada tapi kita tak nampak sebab apa? Hati kita dah tertutup. Ini bukan cerita ustaz ni, ini cerita sebagai doktor yang minat kepada psikologi. Saya tahu sangat apabila hati kita dan kolbu kita ni tidak ada lagi dah ruang untuk kita lembut, kita sentiasa keras. Sebab benci ada kaitan dengan keras. Orang yang selalunya benci, orang tu dia tidak lembut, dia selalunya keras. Saya bagi tahu terus terang. Tak usah kita bergaduh, ini fakta. Okey, fakta maksudnya orang dah buat kajian. Everybody who loves to be angry, yang suka marah, yang suka benci, yang suka meluat, yang suka inilah gosip pasal orang dan sebagainya, selalunya dia keras. Walaupun you rasa you tengok dia lembut macam mana, tetapi dia adalah orang keras. Dan keras sehinggakan mata pun dah jadi buta dan dia tak akan nampak lagi dah. Dan dia tak akan nampak kesalahan dia sendiri, maka dia akan cuma nampak orang yang dia benci sahaja. Yang ni saya tak tahu siapa di kalangan anda, sebab selalunya orang tak nampak dirinya sendiri. Dia tak sempat nak check balik and balance dia punya hidup. Kecuali kalau ada orang yang betul-betul dia percaya dan dia sudi tanya, kalau dia tanya. Tapi selalunya orang keras dia nak tanya kepada orang lain. Maka yang ni orang yang last kali yang susah kita nak handle. Dan bila dia jadi buta macam ni, yang bestnya dia tak akan bermasalah nak cerita ke orang dia bermasalah. Semua orang lain yang berdekatan dengan dia ataupun duduk dengan dia ataupun jadi family dia yang tahu perangai dia. So yang ni kadang-kadang kalau betul-betul you suami dia yang you berhak untuk tegur, atau isteri kalau boleh tegur husband elok-elok, tolonglah bagi tahu. Sebab apa? Dia nanti makan dalam, lama-lama dia berpenyakit. Itu yang saya risau. Sampai boleh kena heart attack, tahu, stroke dan sebagainya. Dalam 3 cara ni anda kena cari jalan sekarang untuk meneruskan perjuangan dalam hidup you supaya you tukar balik jadi bahagia. Orang yang betul-betul nak cari kebahagiaan, you benci tu bersebab, okey, maka saya nak bagi tahu kat you, check ada dua lagi cara untuk you check sama ada you boleh terus atau tidak dengan si anu yang you benci ni. Okey, sebab saya nak bagi peluang supaya insya-Allah siapa yang boleh merapatkan balik silaturahim, masya-Allah. You pun tahu kan, kalau kita tak bercakap lebih pada beberapa hari, bahaya kan. So you kena make sure, terutama sekali bersama family pula tu, yang ada kaitan dengan family lagilah you kena jaga betul-betul. Baik, apapun kalau boleh, selepas program saya ni, saya punya hajat ialah supaya kita dapat zero benci kepada sesiapa ataupun kepada apa-apa, termasuk kepada haiwan pun tak boleh. Okey, baik, kita pentingkan sekarang yang saya maksudkan 2 tu. Satu ialah bila you nak teruskan atau tak teruskan dalam perjuangan you nak membahagiakan diri you. Maksudnya nak duduk sekali ke lagi, nak kerja tempat yang sama lagi ke, nak minta tukar department ke, ataupun nak tukar perniagaan lain ke sebab sebelah neighbor tu buat perangai dan sebagainya. So ini dia.
Ada dua cara. Satu, sama ada you macam ni lah, konsep dia macam ni. Macam you nak masuk ke satu kawasan rumah yang ada gate, tahu ada gate. Okay, setengah rumah nak masuk kawasan dia punya perumahan tu ada gate, ada guard semua, faham tak? Ada kawasan perumahan tu dia cuma ada dia punya bumper, tahu bumper tak? Jalan raya tu kan dia ada dia punya macam ketinggian sikit, dia buat macam dengan tar, ataupun dia buat dengan orang kata apa, dengan getah yang tebal tu, dia buat macam curve. So the car kadang-kadang satu lopak ataupun satu curve, satu bend saja. Setengah orang ada buat dua bumper ni. Okay? So tak apa macam ni. So you kena tengok dalam hidup kita pun macam tu juga. Kalau dah tak boleh buat apa-apa, maksudnya you nak pergi juga dan ada gate, you memang tak boleh masuk gate tu, betul tak? Memang dah tak boleh. Kalau you masuk juga, memang nombor satu, you langgar gate tu, sebab gate tu dikunci atau tutup. Dan kalau pun you nak masuk juga, you kena minta apa? Izin. Kena minta permission, dan you kena bagi number plate kereta, nama you. Jadi dalam hidup kita pun, you kalau dah sampai macam tu susah, kadang-kadang you kena patah balik lah, sebab you tak dibenarkan masuk. Terutama sekali kalau kawasan perumahan atau gudang-gudang yang memang you tak ada kerja kat situ, you nak masuk pasal apa? Tak boleh, tak dibenarkan, sebab you tak ada license, tak ada keizinan. So kalau tak boleh, you nak masuk juga lagi, ini caranya. Boleh. Kalau you nak juga kerja tempat tu, you nak juga bersambungan dengan duduk sekali satu rumah dan sebagainya, you kena buat apa? You kena minta izin daripada gate punya pembuka tu, siapa owner dia. Owner tu dah bagi tahu kat guard, kalau nak masuk juga kena bagi license, plate number dan sebagainya. Faham tu? Jadi you kena, pendek cerita, kena minta izin daripada Allah SWT. Benda yang you tak boleh kontrol, you tak boleh pandai-pandai buat. Sebab kalau pandai buat juga nak minta manusia yang betul kan, sorry, yang ni kalau you tak percaya, you tak akan lepas. So bagi saya, you kena make sure you tanya Allah SWT, minta doa, you berdoa selalu dan minta dia tunjukkan jalan. Dan selalunya Tuhan akan bagi tahu. Kalau Tuhan kata memang ini masih lagi rezeki you dan masih lagi boleh bersambung, nak berkawan juga, tak payah nak mulat-mulat lagi, Tuhan sendiri akan, sebab you dah berdoa nak berbaik juga, nak sambung juga, maka Tuhan akan bagi jalan. Kalau itu yang terbaik untuk you. Faham tu? Jadi ujung-ujungnya, awal atau ujung, mestilah kita berasaskan kepada Allah SWT. Betul tak? Dia yang memang membuat sesuatu event berlaku macam ni bukan secara kebetulan. Memang kadang-kadang dia nak test you saja, nak tengok you boleh sabar atau tidak kan, ataupun orang kata kalau sakit tu nak menaikkan darjat you dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kadang-kadang nak uji you je. Sikit dah melenting, sikit dah nak baling pinggan, sikit-sikit dah nak mengajuk. Ni yang Tuhan kata, okeylah kau tak tahan, standard kau masih lagi rendah. You mungkin dia tak bagi sambung lah, tempat tu you tak diizinkan. Itu yang baik untuk you. Yes, you move on. Tetapi ada satu lagi yang tak ada gate tu, tetapi ada dia punya bumper tu. So apa you kena buat? You kena slow down, you kena break dulu, you kena check dulu cara you nak naik bumper tu macam mana. Jadi kalau masih boleh naik kereta atau motor, you masih lagi boleh berjalan kat situ, dan jangan terlalu laju masa tu, betul tak? You kena slow down. Kalau laju nanti kereta tu rosak, betul tak? You kena naik elok, kena check balik, kena betulkan, baru jalan motor tu atau kereta you. Faham? Jadi dalam hidup kita, you kena slow down, kena check dahulu, boleh ke tak boleh. Ni contoh antara suami isteri, dah duk bergaduh, dah benci, meluat, dia kata kau ginilah aku keluar rumah dan sebagainya. Sabar dulu, betul tak? You kena buat sesuatu. Kalau you seorang aja yang nak naik bumper tu, tapi dia tak mau naik bumper tu, dia terpaksa tinggal belakang, tak, macam mana you nak jalan juga kalau dia dah tak mau naik, betul tak? Cuma kalau dua-dua masih nak naik, memang betul nak naik tu berat rasa, sebab nak naik bukit, nak naik bumper, kalau naik dua orang lagi. Faham tak konsep saya? You kena banyak bertolak ansur. Itu caranya. Baik, saya nak bagi sikit lagi. Orang yang selalu benci ni, dia saya nak tanya you, dia suka mengeluh ke, dia suka bersyukur ke? Anda bila benci pada orang, you adakah dalam keadaan bersyukur ataupun you keadaan mengeluh, fed up? Betul tak? Macam tak puas je lah hidup you, betul tak? Macam selalu nak cerita kat orang pun benda yang tak elok je, betul tak? Kan? Ataupun you kata bestnya, ataupun you kata terima kasihlah ya Allah, alhamdulillah. Ada macam tu. So yang mana? Lebih mengeluh kan?
Betul? Dan anda tahu sangat-sangat kenapa saya bawa cerita ni. Satu, orang yang suka mengeluh, lagi sekali, dia akan senang berpenyakit. Sebab mengeluh ni adalah satu luahan perasaan otak yang kata tak happy. Faham tak? Bila keluar hormon tak happy, saya dah kata namanya apa? Kortisol. Dan kortisol ni dia bagi lemak naik lah, dia bagi you punya masalah darah jadi lebih pekat lah, macam-macam lagi, darah tinggi lah. So, lagi satu, dia menambah lagi dari sudut ekonomi pun. Orang yang mengeluh ni, dia tolak rezeki. Faham tak? Orang yang bersyukur, dia menarik rezeki. Yang ni is the law of attraction. Yang Mak Saleh duk cerita, the secret dan sebagainya tu, sebenarnya Tuhan dah cerita kat kita lama dah. Bagi mereka yang bersyukur, aku tambah lagi. Betul? Bagi mereka yang tak cukup, yang rasa mengeluh, tak cukup, fed up dan sebagainya, marah, benci orang, selalunya aku tarik balik rezeki kau. Pasal apa? Kau lupa nak kata thank you. Is that clear? Tapi saya percaya satu hari you akan faham. Dan orang yang ada depression, orang yang ada keletihan, lesu, dah tak boleh handle minda dia, you tahu sangat-sangat mereka tu sebenarnya dah tak tahu arah macam mana dah. Kalau you bukan Islam, dah ramai orang dah terjun. You tahu kan orang Jepun, orang Korea, berapa banyak setiap hari yang terjun bangunan. Zaman-zaman COVID ni. Sebab apa? Mereka tidak ada apa tu cara atau ilmu untuk menangani masalah. Contohnya benci pada orang. Ada teknik yang you boleh saya share dengan you supaya cepat-cepat you boleh praktiskan. Yang ni praktikal. Okay. Nombor satu ialah istighfar. Istighfar adalah yang terbaik dan salah satu daripada doa sebenarnya yang paling mujarab untuk membukakan langit supaya apa saja you minta. Dan apa you kena minta untuk orang yang suka membencikan orang? Mendoakan kepada orang yang you benci itu doa-doa yang terindah. Masya Allah. Boleh ke ikut ni? Saya ulang lagi sekali. Mendoakan kepada mereka yang you benci tu, katakan si Mat ni ataupun si Minah ni, you katakan you tak suka, you benci dah berapa tahun dah kan. Kebelakangan ni sampai you macam kalau boleh nak bantai dia pun. So tolong. Daripada sekarang kalau keluar perasaan macam tu, setiap kali lepas you semayang, you campur dengan nama dia sekali. Ya Allah, bagilah si Mat ni, aku tahu dulu aku benci kat dia. Lah ni pun aku benci juga sikit-sikit. Pejam mata elok-elok, bayangkan muka dia, tengok muka dia dengan belas kasihan, dengan seolah macam you tu ada power sekarang. Bukan dia yang ada power untuk bagi you marah, tapi you yang ada power untuk bagi dia apa doanya? Bagilah dia tenang, bagilah dia baik, bagilah dia tak marah lagi dah, bagilah dia apa kalau hutang ni dengan you, bagilah dia apa tu berjaya dalam dia punya ekonomi dia, bagilah rezeki dia bercambah-cambah. You yang doa kat dia, bagilah rezeki dia lebih supaya insya-Allah dia boleh bayar kat aku. Cakap betul, tak apa. Saya minta you doakan bagi dia berbaik. Bagi anak pinak dia semua selamat, mak bapak dia semua yang masih hidup tu bagi panjang umur. You just bagi dia. Pasal apa? Tuhan tu amat suka kepada orang yang mendoakan kepada orang yang dia padahal dia benci, tetapi dia boleh kontrol sampai dia boleh doakan terbaik. Mula-mula you rasa susah teknik ni. Saya pernah buat teknik-teknik ni sejak zaman jahiliah dulu, saya tak berjaya. Macam mana saya doa pun saya geram juga lagi. Kerana tu yang saya kata kadang-kadang ketika semayang tu nampak muka dia tu. Saya lah tu nampak muka ni kadang-kadang rakaat apa pun tak ingat. Bahaya betul. Tapi sejak tua ni sikit dan dah belajar ilmu-ilmu yang dah ramai orang buat kajian berjaya, kita cuba-cuba rupanya boleh. So macam mana marah pun you cuba buat lama kelamaan hidup kita ni, jantung kita, hati kita ni semua kadang-kadang dia lembut juga dengan tabiat. Mungkin seminggu dua tak berapa nampak sangat, tapi bila datang sebulan dua you tengok rupa-rupanya you boleh lupa pun masalah tu. Nombor dua, you akan rasa lebih tenang dan you lebih kesian pula pada dia. Lama kelamaan you akan tengok kalau Tuhan tu nak tunjuk kat you, dia bertukar. Dan kadang-kadang dia bertukar, dia jadi lebih baik pada you. Dulu you kata dia ni penyangak lah, gini lah, memang tak boleh harap lah, tak berguna dan sebagainya. Lebih-lebih nanti dia lebih bagus daripada kita. Jadi saya pernah mengalami semua ni. Jadi kita jangan segan, jangan merasa egoistik sangat-sangat. Kita kena cuba buat. Lain pada tu, kalau siapa yang dari sudut makanan dan ada orang kalau dia pergi berjalan kaki sikit, exercise sikit, dia boleh tenang dan dia boleh lepaskan dia punya hormon yang happy tu. Jadi dia boleh kurangkan kebenciannya. Ini real.
Jalan pun cukup. Kalau tak mau jalan kat luar, jalan kat on the spot pun tak apa. Asalkan sedikit keringat kita keluar. Nombor 2, belajar ambil coklat, dark chocolate. Saya sendiri buat RX Lite kan, untuk nak kuruskan badan tu. Sengaja saya buat dengan base dia dengan dark chocolate. Sebab saya tahu dark chocolate boleh menenangkan jiwa, mententeramkan. Berbalik kepada Allah SWT lah kan. Dia selalu banyak berdoa kan. So doa tu memang penting sangat bagi mereka yang suka ambil green tea ataupun coffee betul-betul yang kau punya. Dan saya cerita macam coffee bomb tu memang terkenal untuk mententeramkan jiwa kita. Walaupun saya tahu anda kadang-kadang tu bermasalah, tapi anda buat macam tak ada masalah. Ramai daripada anda yang sebenarnya masih ada ego, yang sebenarnya memerlukan banyak bantuan, tapi you buat macam tak ada. Tapi mungkin sebenarnya you tak tahu pun kot kan. Cuba kita bertafakur sebentar, tengok balik diri kita ni, termasuk saya sendiri. Memang saya tak perfect, saya mengaku, tetapi ada sikit lah pengalaman. Anda tahu saya dulu jabatan psikiatri kan, memang minat saya kepada orang yang itu dah serius, sampai dah ada psikosis, dah ada bipolar, dah ada skizofrenia. Saya memang minat kepada mystical ataupun mystery of the mind ni. Sebab saya percaya tak ramai doktor yang minat, dan juga tak ramai manusia yang minat mempertikaikan masalah mereka secara real. Mereka tak sanggup mengupas diri mereka, sehingga kan kadang-kadang tu mereka deny, mereka menyangkal yang mereka sebenarnya ada masalah. Saya mengharapkan anda sekalian lebih terbuka hati dengan saya. Tidak ada niat untuk mengkecilkan siapa-siapa, tapi saya ingin menjadi bahu untuk anda supaya you can fall back dengan pengalaman yang saya ada. Dan ujung-ujung sekali, jangan lupa kepada solat, kepada sabar, kepada syukur, kepada senyum, dan kepada sedekah. 5S yang sentiasa saya mainkan untuk diri saya, dan saya kongsi dengan anda pada malam ini. Baik tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita bertemu lagi di suatu masa yang terdekat. Saya mendoakan semua tidak membencikan kepada sesiapa. Kalau ada pun tolong maafkan dan doakan mereka baik-baik. Okey. Dan saya mendoakan kepada anda sekalian supaya you mendapat berkat, mendapat Tuhan bagi supaya sihat walafiat satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7-day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,